Untuk menyambung kembali kuliah maghrib kita, apa yang saya harapkan mudah-mudahan para muhibbin sekalian dalam keadaan sihat walafiat selalu insya-Allah. Rohaninya, jasmaninya, mudah-mudahan antum semua dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam keampunan daripada Allah, dalam bimbingan Allah sentiasa insya-Allah. Jadi sama-sama kita membetulkan niat kita dalam menghadiri majlis ilmu pada saat ini. Mudah-mudahan kita mendapat segala kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang ikhlas duduk di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 30. Muka surat 30 perenggan dan dikendaki. Muka surat 30 kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu. Sebelum ni musannif rahimahullahu ta'ala telah menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mengenal Allah. Siapa pun wajib mengenal Allah. Kenapa wajib mengenal Allah? Kerana mengenal Allah itu asbab untuk seseorang hamba itu takut kepada Allah. Di antara apabila seseorang hamba itu mengenal Allah, maka akan timbullah rasa takwa, takut di dalam dirinya, gerun di dalam dirinya, malu di dalam dirinya, membesarkan Allah, merasakan kehebatan Allah, yang mana kemudian daripada itu akan menjadikan dia seorang hamba yang taat kepada Allah. Daripada mengenal jadi takut, daripada takut jadi taat kepada Allah, malu dengan Allah. Maka daripada malu tadi dia akan meninggalkan maksiat, daripada takut tadi dia akan menunaikan ketaatan sungguh-sungguh seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Itu penting, sebab itu mengenal Allah itu wajib. Kemudian daripada mengenal itulah akan menjadikan seseorang itu yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Bagaimana kita nak meyakini kewujudan Allah, kesempurnaan Allah, kalau seandainya kita tidak mengenal siapakah Allah? Bagaimana kita nak meletakkan keyakinan kita? Kerana kepercayaan kepada Allah ni dalam bentuk yakin, bukan zon. Bila sebut kepercayaan, dia ada empat bahagian, empat jenis. Kepercayaan yang pertama dipanggil yakin. Contohnya kita dengan Allah yakin terhadap Allah, itu dengan Allah yakin, hari kiamat yakin, dengan Quran yakin, dengan malaikat, qada qadar itu yakin. Kemudian yang kedua zon. Apa maksud zon? Sangka, berat sangka. Contohnya kita sesama ni, kita saling mempercayai, tapi bukan sepenuh. Betul? Ada sedikit keraguan, kesangsian, pertikaian kadang-kadang timbul dalam diri kita kepada orang lain. Itu namanya zon. Tak ada masalah, sesama makhluk macam tu. Tapi kalau dengan Allah zon, jadi kafir. Faham? Kalau kita mempercayai Allah dalam bentuk zon tadi, maknanya kadang-kadang ada sanksi dengan Tuhan, sanksi dengan ilmu pengetahuan Allah, sanksi dengan kekuasaan Allah.
sanksi dengan penglihatan pendengaran Allah, contoh, maka kafir. Sebab kepercayaan pada Allah bukan dalam bentuk zon, tetapi yakin sepenuh hati. Adapun selain Allah, zon ataupun syak. Syak ni makna sama berat lah. Percaya dengan tak percaya itu sama timbang, tu syak. Ataupun waham. Waham ni banyak. Kita tak percaya, sedikit aja meletakkan kepercayaan. Maka ada berapa tadi? 4 lah dah. Yakin, syak, zon, waham. Dalam bab iman ni nak pakai yang mana? Yakin. Kalau seandainya seseorang itu meletakkan kepercayaannya terhadap rukun-rukun iman tadi dalam 3 hal ni, sama ada dia zon, dia syak ataupun dia waham, maka sesungguhnya dia kafir. Hakikatnya di sisi Allah tu dia kafir, walaupun pada zahirnya menunaikan sembahyang. Kerana di awal kitab dulu kita dah dinyatakan oleh musannif ada perbezaan di antara iman dan Islam. Apa maksud Islam? Amalan zahir, amalan yang boleh dilihat oleh mata kita. Ni seperti yang kita sedang lakukan ni namanya Islam. Islam tu makna taat pada zahir, mengaku zahir. Lidah kita mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, maka Islamlah pada zahir. Nampak zahirnya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat dan sebagainya, maka zahirnya Islam. Adapun Islam di sisi Allah bukan tunggu zahir saja. Dia mesti bergantung kepada iman yang betul. Apabila iman, yakni pegangan dalam hati terhadap Allah tu betul, tidak sesat, barulah dia menjadi orang yang Islam di sisi Allah juga. Makna bukan sekadar di dunia dia Islam, tapi di sisi Allah juga Islam. Kalau seandainya di dalam hatinya tadi tidak beriman dengan Allah, dengan makna dia zon pada Allah, dia berat hati, berat sangka dengan Allah, berat sangka dengan Quran dan isi kandung Quran, berat sangka dengan Rasul, ataupun syak ataupun waham, maka orang yang sebegini adalah orang yang Islam di atas dunia, tetapi akhiratnya kafir. Maknanya kalau dia mati kafir. Boleh faham tuan-tuan? Ramai orang tak faham. Ramai orang yang faham bila semayang tu beriman dah. Padahal beza. Kerana munafik solat tak? Orang munafik. Kafir munafik semayang tak? Semayang. Kafir munafik solat. Kafir munafik puasa. Tapi hati dia, adakah hatinya yakin dengan Allah? Hati tak yakin dengan Allah. Hatinya ragu-ragu dengan Allah. Kalau yakin dah tentu diterima Muhammad sebagai Rasul. Nampak tak? Inilah perlunya kefahaman. Inilah sebab alim ulama panggil mari mengaji. Dalam ibadat ni bila kita salah faham, maka rosaklah ibadat kita. Meskipun pada zahirnya beribadat. Kerana ibadat nak diterima oleh Allah ada undang-undang dan syarat-syarat yang tertentu. Bukan ikut suka hati kita buat asalkan buat. Ada pantang larang dia. Dalam ibadat, dalam solat lah kita katakan. Akidah mesti betul. Meskipun solat dia ada hubung kait dengan akidah. Kerana orang yang memiliki akidah yang sesat, solatnya tidak diterima oleh Allah. Kerana solat tu tadi dilakukan oleh orang yang tak beriman. Solat dilakukan oleh orang kafir, tak beriman ni makna kafir. Allah tak terima solat orang kafir. Allah tak terima puasa orang kafir. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah di antara permainan nafsu, syaitan, tipu daya. Mereka, yakni nafsu dan syaitan ni menggalakkan kita melakukan pelbagai jenis ibadat, tetapi tidak mempedulikan menuntut ilmu. Akhirnya balik akhirat dalam keadaan rugi juga, balik dalam kecelakaan juga. Kenapa? Kerana amal yang kita buat sebanyak-banyak tadi tidak diterima oleh Allah, kerana cara buatnya tidak menempati syarat-syarat dan rukun ataupun undang-undang. Rugi tak balik akhirat? Rugi. Penat tak beribadat? Penat. Buang masa tak? Buang masa.
Buang belanja tak? Buang belanja, tapi faedahnya tak dapat. Jadi benarlah kata Nabi, ramai orang yang berqiyamul lail, dia tak dapat apa-apa melainkan dapat mengantuk, dapat mengantuk. Ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apa pun daripada puasanya melainkan lapar. Inilah di antara sebabnya. Ini di antara sebabnya. Ibadat rajin tapi tak mau ngaji. Berapa ramai orang yang solat mandi wajib tak pandai. Solat jemaah, solat 5 waktu, tapi mandi wajib tak tahu. Sebab tak sah tak solat dia? Sah tak? Tak sah. Kalau tak sah jadi apa? Maksiat mana jadi dosa. Jangan kita ingat asalkan solat, walaupun tak sah tak apa dah solat dah. Cuma tak sah. Dah ibadat bila tak sah yang wajib, ibadat yang wajib bila tak sah, wajib diulang sehingga sah. Kalau tak diulang dengan sah, jadi maksiat. Namanya dia orang yang belum lagi menunaikan solat. Kerana solat yang didirikan tadi tak sah, mana belum tertunai. Nampak tak? Hanya orang yang risau sahaja amalannya ditolak, orang yang risau amalannya tak diterima oleh Allah saja yang akan mempedulikan majlis ilmu. Sebaliknya orang yang tak risau amalnya ditolak oleh Allah, mereka tak nak belajar. Sebab dalam hatinya tak ada rasa bimbang kalau amalnya salah. Kalau amalnya tak diterima oleh Allah. Kalau amalnya tak diberi pahala oleh Allah. Jadi daripada sifat al-aman dalam hati, penyakit hati, al-aman, berasa selamat dah, berasa amal dah betul dah. Inilah di antara sebab yang menjadikan kita tak nak belajar agama. Sebab kita bersangka baik dengan diri kita yang amal kita dah betul. Walhal pada hakikatnya terlalu banyak lagi kesalahan dan kekurangan dalam ibadat kita. Kita boleh tahu tak kita salah kalau kita tak ada ilmu? Boleh tak kita tahu yang kita salah kalau kita tak ada ilmu? Tak boleh. Orang yang jumpa salah ni bila dia ada ilmu, baru dia tahu dia salah. Selagi kita tak belajar, kita tak akan jumpa salah kita. Yang kita jumpa salah orang. Tapi kalau kita belajar, kita akan nampak kesalahan kita. Inilah ruginya. Waktu hidup tak nak belajar agama. Allah. Lebih-lebih lagi ni ilmu akidah ni. Ni tunjang ibadat ni. Segala ibadat semuanya bergantung kepada akidah yang betul. Tapi tak ramai orang nak belajar akidah. Masing-masing lah rezeki. Siapa berasa penting, dia ambil. Siapa berasa tak penting, tinggalkanlah. Maka tunggulah nanti balasannya. Sebab akhirat tu bukan main-main. Baik. Jadi dan dikendaki dengan dalil yang wajib. Maksudnya selain daripada kita ni wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah, kita juga wajib mengetahui akan dalil, makna bukti-bukti yang menunjukkan di atas sifat-sifat kesempurnaan Allah tadi. Kenapa mesti mengetahui dalil ni? Kerana dalil ini adalah tempat kita berpegang untuk mempertahankan akidah kita. Pegangan dan kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah mesti kena tahu dalil. Kerana dalil ni diibaratkan tempat kita berpaut, tempat kita berpegang. Kerana kalau kita sekadar beriman kepada Allah, Rasul dan sebagainya, Quran dan sebagainya, tanpa dalil, tanpa bukti, nanti akidah kita tadi akan bergoncang, akan bergoyang, yang lama kelamaannya boleh tercabut. Daripada yakin jadi ragu. Walaupun dia tak buang terus, cukup dengan turun martabat yakin jadi ragu, cukup dah jadi kafir dah. Bukan tunggu tolak terus. Cukup daripada yakin jadi ragu, dah mengkafirkan dah. Tak perlu nak tolak Allah betul semua. Tak perlu nak tolak Quran itu semua. Cukup daripada yakin jadi ragu sedikit je dengan Quran, kufur dah.
Apa sebab di antaranya? Kerana beriman dengan Allah tanpa bukti. Bila tak ada bukti nanti, apabila diserang oleh bisikan-bisikan daripada syaitan, daripada nafsu, ataupun datang kepada kita fahaman-fahaman daripada luar, bila datang selalu, nanti daripada yakin dia akan jadi ragu-ragu dah, sebab dia tak ada bukti. Jadi tapi ada pun orang yang tahu ada bukti, insya-Allah dia akan tetap istiqamah dengan apa yang dia pegang dalam hati dia. Aku percaya Allah Ta'ala itu tak serupa dengan segala sesuatu, kerana ini buktinya. Datanglah, kacaulah, hasutlah, pusinglah, belitlah macam mana pun, insya-Allah akidahnya tetap betul. Tapi orang yang tak ada dalil ni, semata-mata beriman Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tanpa mengetahui dalil, tanpa memahami bukti-buktinya, sekadar meniru-niru perkataan orang lain, yang ni apabila dihasut, lama-lama terpedaya juga, terikutlah fahaman-fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu begini dan begitu. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Sebab dia beriman kepada Allah tak ada dalil. Bila akidahnya rosak, habislah segala amal. Habis segala amal. Tak berimanlah dia dengan Allah, syiriklah dia, kufurlah dia, matinya kafir. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun pada di atas dunia dia sembahyang. Makna hukum dunia lepas. Balik akhirat kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Kerana hakikatnya dia mati sebagai orang yang tidak beriman. Dia mati sebagai orang yang memiliki pegangan yang salah terhadap Allah. Cuma kesalahan akidah itu tak nampak. Kita boleh tak nampak akidah orang salah? Boleh nampak tak? Jawablah, pergi tenung buat apa? Risau kat ni monotonum. Akidah sesat boleh nampak ke tidak? Tak boleh. Tapi kalau rukun sembahyang rosak, nampak tak? Nampak. Jadi akidah rosak tak nampak, tu bahaya, orang tak boleh tegur. Sebab bila orang tengok kita sembahyang, orang kata kita beriman. Rupa-rupa pegangan dalam hati salah. Nampak tak? Jadi nak tahu akidah betul salah ni mengaji, baru dapat jumpa nanti kesalahan. Kalau tak mengaji, kita tak akan dapat kesan akidah kita betul ataupun salah. Berapa ramai orang yang solat tapi i'tikad Tuhan duduk atas langit. Solat tapi dia i'tikad Tuhan duduk atas langit tu. Rosak tak akidah dia? Rosaklah. Tu yang kita tak nak tu. Menyerupakan Allah dengan sesuatu, bertempat berpihak. Yang bertempat berpihak ni sesuatu yang berjirim, yang berjisim, yang dipanggil makhluk, yang dipanggil baharu. Bukankah Allah tu mukhalafah, tak serupa dengan sesuatu pada segala sudut? Tapi berapa ramai orang yang pegang macam ni? Tapi solat, solat rupa diam-diam dalam hati waktu berdoa, ya Allah. Duk i'tikad sambil-sambil duk pandang ke langit tu, wahai Allah, maknanya ada atas langit. Sebab tu doa ni tadah ke atas, rupanya sebab dia i'tikad selama ni Tuhan duduk atas lah. Rosak tak akidah? Rosak, tuan-tuan. Na'udzubillah. Kenapa tak boleh kata begitu? Ni suruh ngaji. Tu sebab suruh ngaji. Daripada mengaji nanti faham kenapa di sisi akidah kita ahli sunnah menolak sekerah-kerahnya fahaman yang mengatakan Allah ni berpihak, bertempat ni. Mengaji dulu baru jumpa jawapan dia. Bukan hari ni tanya, hari ni nak jawab, hari ni selesai dah. Kena mengaji dulu. Kenapa? Apa alasan dia? Sebab tu suruh ngaji dulu. Ngaji pula mesti istiqamah. Jangan langkau-langkau. Kita ada 50 muka surat, kita ngaji 3 line je. Mana nak jumpa? Mana nak jumpa masalah-masalah tu? Sebab tu mengaji ni kena bersungguh-sungguh. Meskipun bukan kita duduk pondok, duduk madrasah. Tak peduli mana-mana majlis ilmu, surau, masjid, siapa yang jadi penuntut ilmu ni dia mesti bersungguh-sungguh. Sebab ilmu ni dia ada hubung kait dengan ibadat. Adakah Allah memerintahkan ibadat tu untuk main-main? Kerana ibadat itulah Allah ciptakan alam ni.
Asbab ibadat itulah Allah mengutuskan sekalian Nabi, sekalian Rasul. Sebab ada hubung kait dengan ibadat. Nak menceritakan ibadat ni sangat-sangat penting. Maka apa sahaja perkara yang bersangkut paut untuk mengesahkan ibadat, dia juga sangat penting. Maka kita kena bersungguh-sungguh. Bukan nak menunjukkan ke orang tak. Usaha kita tu, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu, kita diberi faham oleh Allah. Daripada faham tu boleh baiki amalan kita, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Baik. Jadi dalil ni wajib tahu, iaitu dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu. Yang pertamanya dalil yang ijmali. Dalil ijmali ini iaitu yang reti, dia tulis rantai tu. La'allahu shawab, mudah-mudahan yang betul, yang reti, mengerti, yang faham. Bukan rantai leher. Orang perempuan kan dengar rantai, rantai leher, teringat pula rantai leher. Bukan rantai leher. Reti. Dia tulis situ, betul kan? Itu garis itu buat la'allahu shawab, ataupun mudah-mudahan yang betul, mengerti ataupun reti. Jangan tulis rantai, pulut, dakak. Jangan tulis itu rantai. Reti itu. Jadi nak ceritakan dalil yang wajib di sisi kita orang awam ni, masyarakat ramai-ramai ni, bukti yang macam mana yang kita nak kena mengaji dalam ilmu tauhid ni, yang nak kena faham ni bukti yang macam mana, dalil yang macam mana yang wajib belajar, kalau tak belajar berdosa ni. Iaitu dalil ijmali. Apa tu dalil ijmali? Dalil ijmali ni bukti-bukti yang reti empunyanya bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu, pada nak menolakkan segala syubhat. Mudah fahamnya, kita mengaji ni, usuluddin ni, mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Contoh, kita beriman, kita yakin Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tak boleh nak menerima pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala berpihak, bertempat dan sebagainya, bertubuh, berwarna, berjirim, bercinta. Kita tak boleh terima. Mustahil serupa Allah dengan makhluk, itu hukumnya mustahil, tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Mana dalilnya? Dalilnya begini, kita faham. Bila kita belajar, kita faham. Bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan faham kenapa tak boleh i'tikad Allah bertempat. Tuan-tuan faham. Tapi kalau orang minta huraikan, cuba huraikan. Cubalah huraikan. Kenapa kamu kata kamu tak terima pahaman mengatakan Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit? Kenapa? Apa alasan dia? Cuba huraikan. Nak hurai, minta maaf. Nak hurai, tak pandai. Tapi untuk aku faham. Aku takkan terima pahaman yang mengatakan Allah ni bertempat di atas langit. Aku takkan terima sampai bila-bila. Cuba huraikan, tak boleh nak hurai. Faham untuk diri sendiri saja. Nak bagi tahu orang, tak pandai. Lepas dah fardu ain tu. Tu makna dalil yang macam tu. Mengerti untuk diri sendiri. Makna nak lopehkan leher sendirilah. Nak lopehkan tongkok sendiri. Kalau orang lain nak tahu, kau pergi mengaji sendirilah. Aku nak hurai tak pandai. Tapi aku faham, nak hurai tak pandai. Sebab aku mengaji untuk diri aku. Sebab tu yang nama fardu ain ni nak lepas diri. Kalau belajar solat, belajar bab solat, fiqh, nak melepaskan fardu ain untuk diri sendiri. Nak suruh mengajar orang lain bab haid, bab nifas, bab istihadah, tak pandai. Tapi faham dah. Faham dah cara mandi wajib, faham dah cara ambil wuduk, faham dah rukun qauli, rukun fi'li dan sebagainya. Cuma tak pandai nak mengajar orang, nak huraikan tak reti. Tapi diri sendirilah lepas dah. Itu yang dimasukkan tuntutan fardu ain. Kalau boleh menghuraikan masalah, menerangkan masalah, kalau orang tanya kita boleh menghuraikan, kalau ada kekeliruan kita boleh terangkan, nyatakan. Itu belajar sampai peringkat boleh menyatakan, menerangkan, mengajar orang lain, itu tuntutannya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ngaji fardu ain ni untuk diri sendiri je. Sebab tu suruh datang dengar hari-hari, daripada tak faham jadi faham. Lepaslah fardu ain. Tapi kalau tak datang sampai bila bila tak datang, taknya faham lah sampai bila-bila. Sebab tu dia suruh datang mengaji, mari mengaji, mari. Sebab tu kalau tak penting ilmu ni, Allah takkan utuskan Rasul tu.
Kalau ilmu tu tak penting, Allah takkan utuskan Rasul tu mengajar, membimbing. Beribadat macam mana? Buatlah ikut suka hati. Tak ada faedah lah kalau macam tu. Diutuskan Rasul. Kalau ilmu yang dibawa oleh Rasul tu tak penting, tak belajar pun tak tahu, tak ambil tahu pun tak apa. Jadi belajarlah. Allah tolong kita macam-macam dah. Takkan tak nak mengaji. Allah pagi, petang, siang, malam, berbelah tahun, puluh tahun dah Allah tolong kita. Tak pernah sekali pun Allah tak tolong kita. Sentiasa duduk dalam nikmat Allah. Allah minta kita suruh ngaji. Ngaji bukan mengaji 24 jam, bukan mengaji sampai 8 jam dah. 1 jam je tu pun kita dah tengok kejap-kejap pandang jam bila nak habis, bila nak habis dah. 1 minggu 168 jam Allah bagi. Takkanlah tak boleh ambil 4 jam ni. 4 jam dia ambil. 4 jam ni jadi asbab amal kita yang salah jadi betul dan diterima oleh Allah, dapat pahala selamat di hari kiamat besok. 4 jam seminggu je. Ada 164 jam lagi. Nak buat apa? Buatlah tonggang tu balik. 4 jam ni aja tolong bagi untuk belajar ilmu fardu ain. 1 jam fiqh, 1 jam tauhid, 1 jam tasawuf, 1 jam tajwid. Tak kisahlah 4 jam ni berhimpun satu hari ataupun satu hari 1 jam. Jadi lama kelamaan nanti daripada tak pandai jadi pandailah, walaupun seminggu sejam dia belajar fiqh, seminggu sejam belajar tajwid. Bila dah ulang tiap-tiap minggu 1 jam, lama-lama faham, lama-lama pandai lah, lama-lama lepaslah fardu ain. Tapi untuk benda lain kita bagikan berjam-jam. Main badminton 4 jam 1 minggu. Sewa court 2 jam, 1 jam tak puas main. Boleh pula buat jadual tu. Kenapa yang wajib tak boleh buat jadual? Kenapa benda yang haru-haru macam tu sanggup kita bagikan masa? Padahal main badminton smash macam mana laju pun takkan membetulkan cara kita semayang. Main bola tiap-tiap petang, balik kerja singgah padang, main bola 1 jam 45 minit, takkan memperbaiki rukun-rukun sembahyang kita, takkan mendekatkan kepahaman kita mengenal Allah Ta'ala. Tapi sanggup kita bagikan waktu 1 jam lebih untuk benda yang kita kata harus macam tu. Ini wajib. Tak belajar ni jadi asbab amal kita salah, Allah tak terima. Apa bekal yang kita nak bawa balik kalau amal kita atas dunia ni buatnya salah, Allah tak terima? Apa bekal yang kita nak bawa balik? Nak bawa balik apa? Orang yang bawa balik bekal ni amalannya betul, hasil pahala dan pandai jaga pahala. Ini yang insya-Allah ada bawa balik bekal ibadat tadi. Akan ada nanti pahala-pahala yang akan diletakkan di atas neraca timbangan amal tu. Amal kebajikan tu ada. Sebab apa? Cara buatnya betul, diberi pahala oleh Allah, dan dia ada ilmu nak menjaga pahala tadi daripada rosak binasa. Jadi dia boleh bawa sebanyak-banyaknya pahala amal yang dibuat sewaktu hantar dunia, dia boleh bawa balik akhirat. Yang kita ni ada jenis waktu buat pun dah tak sah dah. Ada orang waktu buat tu pun dah tak sah dah. Jangan tanya berapa banyak dapat pahala, cara buat tu pun dah tak terima dah. Sebab tak ada ilmu. Ada pula yang dah buat dapat pahala, tapi pahalanya sekejap je. Tahajud malam karang, pagi besok habis dah kat kedai kopi. Mengumpat. Malam tadi tahajud, paginya mengumpat. Mana pergi pahala tu? Bina. Hari-hari ulang benda sama. Hari-hari ulang benda sama. Puasa mengumpat, tahajud mengumpat, solat berjemaah mengumpat. Tu tak cerita dengki lagi, tak cerita penyakit ujub lagi tu. Apa yang kita nak bawa balik? Nak bawa balik apa ni? Nak bawa balik apa ni? Cuba kita renung-renung kan. Ke kita tak percaya apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW? Nabi khabar kalau mengumpat tu pahala kita semua dipindahkan kepada orang lain. Kalau berdengki Allah padamkan segala kebajikan kita. Ke kita tak percaya? Ke Nabi tipu? Ke Nabi bohong? Mustahil. Makna kalau orang ni benar-benar yakin yang nama pahala ni disebabkan oleh maksiat-maksiat tertentu, akan binasa semuanya, dia akan takut nak buat benda tu. Imam Ghazali pesan dah. Di antaranya pesanan Imam Ghazali, jaga lidah ni.
Lidah ni dia bercakap seketika, dia menghapuskan berpuluh tahun pahala ibadat. Lidah ni dia cakap tak sampai 1 minit, tapi asbab perkataan yang 1 minit tadi menghapuskan segala amal pahala, amal kebajikan yang dia dah buat berpuluh tahun. Jangan main-main ni. Ibadat ni bukan mudah tuan-tuan. Bukan ikut suka buat, seronok-seronok. Dah, sebab tu disuruh belajar. Bila belajar baru ada rasa risau, rasa bimbang tentang akhirat tadi. Macam mana aku nak balik ni? Macam mana nak balik akhirat ni kalau nyawa aku diambil oleh Allah macam ni? Macam mana aku nak balik ni? Ibadat pun aku buat, yang menghapuskan ibadat pun aku buat. Apa yang aku nak buat balik besok ni? Itu kalau dia belajar, dia akan fikir, dia akan ada rasa takut, rasa risau, rasa bimbang. Tapi orang tak belajar, dia relax, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah, dia tak takut. Sebab dia tak ada ilmu. Dia orang ada ilmu, dia risau-risau. Maka daripada risau itulah dia akan usaha jaga lidahnya, tak nak mengumpat dah, cukup-cukup lah. Sebab dia yakin dengan apa yang Nabi cakap. Apa yang Allah khabarkan, apa yang Rasul, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul khabarkan. Daripada mengumpat tu habis pahala. Penyakit ujub dalam hati ni, perasaan baik ni, habis segala pahala. Hajinya, umrahnya, wakafnya, tak peduli, habis licin tuan-tuan. Apa kita nak buat balik? Dosa dah tentu dah, pahala habis dah, waktu dunia dulu habis dah. Na'udzubillah. Itulah penting, bila orang ada ilmu, dia akan tahu cara nak buat. Oh, ini yang aku mesti buat, yang ni aku kena jauhkan. Di antara permainan syaitan, dia menggalakkan kita buat amal ibadat macam-macam dan melekakan kita daripada meninggalkan maksiat. Sembahyang, daripada tak sembahyang dah sembahyang dah, daripada tak buat sembahyang sunat dah rajin sembahyang sunat dah. Dulu tak buat qabliyah ba'diyah, sekarang dah buat. Dulu tak pernah tahajud, sekarang dah bangun tahajud. Dulu tak pernah puasa sunat, sekarang dah buat Isnin Khamis. Puasa selang-seli dan sebagainya. Tapi mengumpat tak berhang, apa jadi tuan-tuan? Tak dapat apa? Dapat dosa. Bukan tak dapat apa? Dapat, tapi dosa. Na'udzubillah min zalik. Inilah akibat daripada kita tak nak belajar, tak nak dengar ilmu. Akhirnya kita tertipu dengan perasaan sendiri, rasa aku dah beres dah, selamat dah, pandai dah. Itu tadi namanya dalil ijmali. Dalil yang mana bila kita belajar, kita je faham, kita je reti, tapi nak menguraikan masalah tak pandai. Nak bagi tahu orang, kita tak pandai. Nak lepaskan leher kita je. Itu masuk fardu ain. Iaitu yang yang punyanya bagi dirinya tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolakkan segala syubhah. Mana kalau datang kepada dia kesabaran, keraguan dalam bab akidah ni, dia tak pandai nak jawab, dia tak pandai nak hurai. Tapi dia tak percaya, pahaman mengatakan Tuhan turun naik langit tu, dia tak percaya. Tapi dia nak jawab, nak hurai, tak pandai. Yang didatangkan atasnya ataupun pada menolak i'tirad ke atasnya, maknanya kalau ada orang bangkang akidah dia nak lawan tak boleh, dia nak berhujah tak boleh. Sebab ilmu yang dia belajar tu hanya untuk nak pakai diri sendiri je, tak lebih daripada tu. Tak apa dah, paling tidak akidah dia selamat, paling tidak akidah dia selamat, tak rosak dah. Sebab dia dah tahu cara jaga dia. Dia ada kefahaman. Tapi bagi kita yang tak faham ni, tak belajar ni, mana-mana pun boleh kata dia, sama je, asal percaya Tuhan tu ada dah lah. Musyrikin, kafir musyrik, dia percaya tak Allah? Percaya, tapi dia percaya juga berhala. Jadi bukan asalkan percaya Tuhan tak apalah lah. Tak boleh tuan-tuan. Pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah, pahaman-pahaman yang mengajak kita menyerupakan Allah dengan sesuatu, bahaya sangat. Kerana pahaman tu boleh merosakkan iman, jadi kafir, jadi murtad, jadi syirik. Jangan kita kata asalkan percaya ada Allah dah lah. Mana boleh macam tu. Kita dalam hati mesti memiliki akidah yang betul, yang salah kena tolak.
Kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak bezakan pahaman yang betul yang salah? Macam mana nak beza yang betul yang salah? Kita sendiri pun tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Macam mana nak bezakan ha, kha, jim? Tak ada ilmu. Mana satu ha, mana satu kha, mana satu jim? Kha titik kat mana? Jim titik kat mana? Kita tak ada ilmu. Macam mana nak beza? Yang boleh beza orang ada ilmu. Bila sebut jim, yang ni jim, titik dia kat tengah. Tu kha, titik kat atas. Ha, dua-dua, atas pun tak ada titik, bawah pun tak ada titik tu. Dia ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, macam mana nak beza pahaman yang betul dengan pahaman yang salah? Bila tak boleh nak beza, apa yang kita nak pegang dalam hati? Nak pegang yang mana? Silap-silap dua-dua ambil pakai. Yang salah pun percaya, yang betul pun percaya. Apa jadi? Ibaratnya kalau dalam pinggan tu, kari kambing pun ada, tahi kambing pun ada juga. Dah tak boleh beza. Kari kambing pun ada, tahi kambing pun ada. Gaul, makan. Dah lah sungguh dah tak boleh nak beza. Yang tak cedok tahi kambing ni yang ada ada ilmu. Jangan ambil kari kambing dia, tahi kambing dia tak ambil. Sebab dia ada ilmu. Tapi yang tak ada ilmu, dia kaut sekali dengan tahi-tahi, masuk dalam mulut sekali. Itulah ibaratnya. Akidah yang betul pun dia pegang, yang sesat pun dia pegang. Apa jadi? Sah tak akidah yang macam tu? Tak sah. Bila akidah kita ni bercampur dengan akidah yang salah, jadi batal lah akidah. Dia tak boleh main campur-campur. Kemudian ada pun dalil tafsil itu, iaitu dalil yang reti. Sama juga tu. Bukan rantai leher tu. Bukan rantai leher tu. Reti. Ada pun dalil tafsil itu, dalil secara huraian itu adalah dalil yang reti, yang tahu, yang faham, empunyanya. Makna diri kita tu tahu. Bila kita baca selalu ulang-ulang, lepas khatam ulang lagi, lepas khatam ulang lagi. Tu istiqamah mengaji, berusaha, catat, rakam dan sebagainya. Daripada tak faham jadi faham dah. Bagi dirinya dan kuasa, maksud kuasa di sini mampu pada menghuraikan segala syubhat. Di peringkat ni kalau ada kesamaran, dia boleh terangkan, dia boleh huraikan. Yang peringkat tadi tak boleh. Untuk pakai diri sendiri saja. Yang fardu kifayah ni, dia boleh hurai segala syubhat dan segala i'tirad. Makna serangan-serangan, bangkangan-bangkangan yang orang lontarkan ke atasnya, dia boleh jawab. Maka iaitu dalil tafsili, hukumnya fardu kifayah. Maknanya kalau dalam Qaryah kita tu ada seorang yang pandai, kita tak pandai pun tak apa. Bawah tu ada disebut. Wajib pada wajib pada tiap-tiap masafatul qasri, yakni perjalanan yang harus qasar semayang maksudnya. Ada seorang yang mengetahui, maknanya yang alim, yang pandai akan dalil tafsili tadi. Sejauh mana jarak perjalanan yang boleh mengharuskan kita sembahyang qasar? Berapa kilo? Makna seluas tu yang mengharuskan kita sembahyang qasar. Yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 1,5. Dah qasar? Maghrib jadi 2. Ada yang buat. Siapa dia? Saya lah dulu. Maghrib jadi 2. Muju subuh tak jadi 1. Tu ibadat main rasa-rasa, main agak-agak. Dengar sembahyang qasar kalau musafir boleh ringkaskan sembahyang. Faham macam tu je. Bukan ngaji. Dia main dengar. Dia main rasa-rasa. Sembahyang maghrib 2 rakaat. Ramai pula yang ikut kat belakang tu 2 kali 5 juga tu. Kita dah lah salah. Yang ikut ni pun salah. Sebab yang ikut ni pun tak tahu. Sama macam masalah ni lah. Imam bangun rakaat kelima, semua bangun. Padahal dah tahu dah. Rakaat dah cukup 4. Tapi tu imam dia terlupa.
Dia terlupa. Biasalah Tok Imam. Tok Imam dia bukan maksum. Tok Imam pun sama macam kita kan. Cuma dia ada alarm je. Kita tak ada. Tu beza dia. Dia pun lupa kat kadang. Kita dah cukup dah 4 dah ni. Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Kita jeling kiri kanan macam tak sedap hati je. Bangun bangun. Seorang bangun kan siap, semua bangun. Batal semua sembahyang tu. Nampak tak? Sebab apa? Yakin dah 4 rakaat. Bila dah yakin 4 rakaat, bila tu imam tu bangun rakaat kelima, jangan ikut. Batal sembahyang kan? Tu imam tak batal sebab dia bangun dengan dia terlupa. Kita dah yakin 4 rakaat, kena tunggu tu. Tunggu dalam tahiyat kan. Jangan balik rumah dulu, tunggu dulu. Jangan balik rumah dulu kata, "Mam kan datang balik sambung." Tak. Tunggu dulu dalam tahiyat tu. Ada 2 pilihan. Sama ada tunggu dalam tahiyat, kemudian sekarang tu imam bagi salam dengan tu imam sama-sama, ataupun kalau kita nak bagi salam dulu, niat mufaraqah, kemudian baru bagi salam. Niat mufaraqah, kemudian bagi salam. Tak apa dah lah. Tapi kalau kita dah nampak, dah yakin ini dah rakaat keempat, tu imam bangun rakaat kelima, kita pun bangun, batal sembahyang kita. Ada yang buat tak? Dian jangan jawab. Jawab dalam hati. Tak ada. Jujur eloklah. Tapi ramai tu. Yang duduk pun boleh bangun. Ni satu sah ni, semua bangun, dia seorang yang duduk kat belakang. Dia tengok kiri kanan semua bangun ni. Sekarang nak lepas sembahyang ni kan, kalau semua ni tanya ni kan, berat nak jawab ni. Baik aku bangun sekali. Kalau aku tak bangun kan, kawan-kawan tanya kau tadi apa pasal tak bangun. Orang seorang lagi tanya asal aku tak bangun tadi. Padahal kita yang betul tu. Kita yang betul tadi tu. Yang bangun tadi semua salah, kita yang betul. Tapi malu ni pasal bangun aja lah daripada kena tanya. Habis batas macam kita. Jadi dalam perjalanan Masafatul Qasri ni mesti kena ada seorang yang pandai. Mesti ada seorang yang pandai ilmu tauhid ni, sehingga dia boleh menghuraikan kalau ada kesamaran, kalau ada keraguan, kalau ada i'tirad, dia inilah yang kita orang lain ramai-ramai ni harapkan boleh menyelesaikan masalah akidah ni. Mesti kena ada seorang dalam ruangan, dalam ruang, dalam keluasan berapa kilometer persegi tu, mesti ada seorang yang pandai. Bila ada seorang yang pandai, yang lain ni yang tak pandai macam kita yang tak pandai sehingga boleh menjawab ni, lepas daripada dosa. Tapi kalau seandainya dalam seluas itu tadi, seorang pun tak pandai ilmu tauhid ni sehingga boleh menghuraikan kesamaran, menolak pahaman-pahaman yang sesat, seorang pun tak ada, maka semua kena pikul dosa-dosa dia. Wajib semua kena mengaji sehingga boleh menghasilkan seorang yang pandai dengan dalil-dalil tafsir ini. Bila dah belajar, ada seorang dah pandai dah, maka terlepas dosa yang lain. Sebab tu kita ni bertuah sangat kalau kita ni duduk berdekatan, berhampiran dengan ada alim ulama. Asbab dia tu kita, anak bini kita, cucu cicit ciak kita tak berdosa sebab tak tahu tadi. Nampak. Sebab dia tu alim, sebab dia tu pandai, sebab dia tu mahir, kita selamat daripada tanggung dosa. Dia ada tuntutan fardu ain, ada tuntutan fardu kifayah ilmu ni. Ini cerita bab tauhid ni. Yang fiqh pula, yang tajwid pula, mesti kena ada tu. Tapi ni bila kata dia alim, contohnya dia alim, fiqh pun dia alim, tauhid pun dia alim, tasawuf pun dia alim, tajwid pun dia alim, mujurlah, berbuntunglah kita. Sebab tu kalau ada orang nak hantar anak belajar agama, bagi sokongan, bagi galakkan, bagi keyakinan, bukan melemahkan semangat dia. Sebab besok cucu cicit kita nak tompang tu. Ini aku rasa kau ambil balik lah anak kau tu, apa besok dia nak makan tu. Belajar agama tu, apa dia nak makan tu besok. Kita pun dah kena cucuk dia setan macam tu hari-hari. Lama-lama tak sedap. Dah bawa balik anak, tak jadi ngaji dah. Sebab dah termakan dengan hasutan setan tadi dah. Na'udzubillah. Jangan jadi jahat macam tu. Jangan jadi jahat macam tu. Ada orang belajar agama, orang hantar anak belajar agama, kita bagi songkongan, doakan. Besok anak cucu cicit kita boleh tumpang dia. Kita ni bukan hidup lama pun, hari 2 lagi KO lah.
Ni cucu cicit kita ni besok dia dah besar, dia nak belajar agama dengan siapa? Kalau tak ada orang-orang yang makna pelapis-pelapis tadi. Sebab tu kalau ada orang belajar agama, bagi sokongan, bagi galakan. Bantu. Begitu. Bukan melemahkan, bukan melemahkan semangat. Baik, maka wajib ada pun dalil tafsili tadi. Makna perjalanan yakni perjalanan yang haru qasar, ada seorang yang mengetahui akan dia. Maka jika tidak ada yang mengetahui akan dalil tafsili itu, berdosa semuanya. Semuanya kena pikul dosa. Sebab tu alhamdulillah kita bila ada keliling kelalang kita dalam Korea kita ataupun kampung sebelah ke, dalam keluasan tadi tu ada alim ulama mujur, alhamdulillah. Selamat dosa. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Wajib apa ni? Wajib apa ni? Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Apa yang dimaksudkan wajib di sini? Wajib pada akal. Tulis wajib pada akal. Dah belajar belum hukum akal lagi tu? Dah. Tu. Jadi apakah perkara yang wajib pada akal bagi Allah? Apa maksud wajib bagi akal? Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata, mesti ada sungguh-sungguh, tak boleh tiada, tak boleh hilang, tak boleh binasa, tak boleh berubah menjadi tiada. Bila sebut wajib akli tu, dia mesti ada, dia tak boleh berubah menjadi tiada. Contohnya tak dikatakan kejap benda tu ada, kejap benda tu tiada, lepas tu ada balik, lepas tu tak ada balik. Dah, itu bukan benda wajib. Kalau benda yang boleh berubah-ubah ni, daripada tiada kepada ada, daripada ada berubah menjadi tiada, itu namanya harus, bukan wajib. Wajib ni makna yang kekal ada, sentiasa ada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Jadi bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka, itu amat banyak. Makna perkara-perkara yang wajib pada akal kita bagi Allah tu banyak. Banyak-banyak. Sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah tu banyak. Tidak terhingga tu, nampak tu? Tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Allah saja yang mengetahui berapakah jumlah maknanya sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan zat dia. Hanya Allah saja yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui hakikat bilangan sifat-sifat kesempurnaan Allah tu, melainkan Allah saja yang tahu. Maka wajiblah mengaku di dalam hati mereka itu mukallaf dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan beriman secara ijmal. Makna wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Ini wajib pada syarak. Maknanya buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, tak kira dia gaja, dia permaisuri gaja, dia anak gaja, menantu gaja, cucu cicit gaja, sampailah ke bawah ni. Yang mukallaf, laki-laki perempuan, semuanya wajib beriman, mengaku dalam hati sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya, yang tak terhitung banyaknya melainkan Allah saja. Itu namanya beriman secara ijmal. Beriman secara borong, secara ringkas. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu bagi Allah, dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Kenapa kita nak kena tahu sifat yang wajib bagi Allah? Kenapa kita nak kena tahu? Sebab nak pakai, sebab nak diiktikadkan dalam hati, Allah mesti begini, Allah mesti begini, Allah mesti begini. Sebab tu nak kena tahu. Kalau kita mengaku kita dah kenal Allah, dah tahu sifat-sifat Allah yang wajib, ada berapa? Ada berapa yang wajib bagi Allah? Sifat yang wajib secara tafsil, yang ijma' ulama kata mesti, tak dapat, tidak, mesti kena tahu. Ada berapa? Kalau kita boleh jawab tu semua dengan dalil sama, tak wajib belajar dah. Lepas berdoa dah. Yang orang ajak mengaji tauhid ni, yang kita tak nak sangat, menolak sangat tu, tak mau sangat, sombong sangat tu, dah pandai ke? Dah tahu ke? Dah lepas ke? Kalau dah lepas tak apa. Kalau tak tahu dosa, tak belajar. Mana dia? Sifat yang mesti ada pada Allah. Mesti kena tahu, supaya sebab sifat-sifat ni wajib kita i'tikadkan pada Allah. Wajib i'tikadkan, bukan harus.
Wajib setiap orang beriman yakin yang Allah Ta'ala itu berkuasa. Tu 20 sifat tu yang dah diijmakkan tu wajib tiap-tiap orang. Meskipun dia raja, dia Tan Sri, dia Datuk, dia Datin, siapa pun tak peduli, wajib dia i'tiqad Allah Maha Kuasa dan dia kena faham maksud kekuasaan Allah tu. Sehingga dia boleh membezakan di antara sifat kuasa Allah dengan sifat kuasa yang ada pada selain Allah. Dia boleh beza. Yang ni sifat kuasa yang dimaksudkan pada Allah. Yang ni sifat kuasa makhluk. Ini sifat pelihat Allah. Ini sifat pelihat makhluk. Ini iradat makhluk. Ini iradat Allah. Sehingga dia boleh bezakan tu. Tak peduli siapa dia. Datuk, Datin, Tan Sri. Tuanku, puanku. Datuk, Datin, siapa lagi? Jutawan, milioner. Tak peduli. Orang kampung, orang bandar. Kerja, suri rumah. Tak peduli. Dia mukallaf, maka dia wajib tak? Dia wajib tahu. Sebab setiap orang wajib memiliki pegangan yang betul terhadap Allah. Dia peminum arak, dia pejudi, dia pezina, wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Yang kata judi, zina tu dosa lain. Tu cerita maksiat dia. Ini cerita akidah. Meskipun dia ahli maksiat, wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Bukan akidah yang betul ni untuk orang semayang. Semua wajib memiliki akidah yang benar. Dia artis tak artis mesti memiliki akidah yang benar. Jadi macam mana nak tahu akidah yang benar? Belajar, mengaji, mendengar dan segala lawan. Jadi ini yang mustahil pula. Lawan bagi yang wajib iaitu mustahil daripada segala perkara yang mustahil. Yakni apa maksud mustahil? Perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Mesti tak boleh ada, tak terima pada akal ada sekali-kali. Itu perkara mustahil. Jadi ada berapa banyak sifat mustahil Allah ataupun yang wajib diketahui. Kenapa kena tahu sifat mustahil ni? Sifat mustahil ni bukan sifat Allah, sifat yang tak layak dengan Allah. Tapi kenapa kita mesti kena tahu? Supaya kita boleh elakkan diri daripada mengambil sifat-sifat tersebut dan dipakaikan pada Allah. Mesti kena tahu. Meskipun dia mustahil, kena tahu. Supaya jangan kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat tu. Kerana itu bukan sifat Allah. Kerana barang siapa yang mengambil sifat itu dan dipakaikan pada Allah, maka rosaklah akidahnya. Kerana dah membangsakan Allah Ta'ala itu dengan bersifat kekurangan. Semua sifat mustahil itu semua sifat yang kekurangan. Jadi kita kena tahulah satu persatu. Ibaratnya makna kita kena tahu satu-satu supaya jangan ambil, jangan pegang, jangan percaya. Yang wajib tadi kena tahu sebab nak pakai, yang mustahil ni kena tahu sebab nak buang, nak elakkan diri, nak jauhkan diri. Itu maksudnya. Daripada segala perkara yang mustahil, yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya. Itu pun amat banyak juga. Tetapi meskipun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu banyak tak terhitung, yang mustahil pun banyak tak terhitung, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu ada 20. Ini yang wajib. Bukan wajib belajar semua sifat Allah tu. Tak habis nak belajar. Tapi ulama dah muafakat dah. Ijma' ulama mengatakan wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan mengetahui, mempelajari sebanyak satu, belajar satu-satu, makna hurai satu-satu. Bukan ambil tahu secara borong, bukan. Wajib belajar satu persatu, iaitu sebanyak 20 sifat. 20 sifat. Bukan suruh belajar semua. Tak. 20 je. 20 je. Sifat 20. Orang panggil masyhur sifat 20. Satu-satu. Kalau menghafal boleh tak menghafal? Wujud kidam bakok sampailah kaunu ta'ala mutakalliman, hafal je. Tanya dulu. Hafal tu sunat. Faham tak apa yang hafal tadi? Wujud tu sifat yang wajib ke, yang mustahil ke, yang harus bagi Allah? Kalau wajib, mana buktinya? Ni bukti-bukti. Apa beza wujud Allah dengan wujud kita?
Tu kena tahu satu persatu tadi sebanyak 20. Baik laki, baik perempuan sama. Suami, isteri sama je. Dah tahu? Dah tahu tak apa. Tak pandai tak apalah 20 tu. Dah tahu secara tafsir beres lah. Kalau tak tahu wajib ngaji. Dan lawan pula 20 makna sifat yang mustahil. Lawan bagi yang wajib tadi pun wajib kena tahu satu persatu beserta dengan dalil pun sebanyak 20 juga. Serta dengan dalil bagi tiap-tiap satu itu. Tak peduli siapa dia. Umur dia tak peduli. Umur dia 89 tahun. Tapi dia tak pernah belajar lagi akidah ni. Dia wajib belajar. Kita jangan nak menakut-nakutkan orang yang mu'allaf. Dia kata macam mana nak ajak orang yang mu'allaf baru masuk Islam nak mengaji sifat 20 ni. Kau janganlah terangkan yang pelik-pelik. Terangkanlah qadar yang boleh dipaham oleh akal dia. Macam ajar budak-budak. Budak-budak 7 tahun, 8 tahun. Ajarlah tauhid peringkat dia. Ni anak kita 6 tahun, 7 tahun. Kita nak ajar tauhid, kita nak ajar dia tentang akidah, tentang iman. Kita cerita pasal dia ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Kita pun tak faham. Ajarlah tauhid peringkat budak-budak. Allah Ta'ala sahaja yang maha hebat. Allah Ta'ala sahaja yang maha kuasa. Allah ni tak serupa dengan apa pun. Cukuplah peringkat dia. Supaya jangan dijadikan atromen tu yang paling kuasa sekali. Sungguhlah. Makna dia tengok cerita atromen dia tahu. Oh paling kuat. Allah lagi kuat daripada atromen lagi. Tu selamatlah akidah dia. Peringkat budak-budak. Kalau kita, janganlah atromen pula kita dah tua bangka dah ni kena ngaji macam ni. Peringkat budak-budak. Orang mu'allaf ajar tauhid cara mu'allaf dia baru nak dekat sampaikan. Ni saja ni modal-modal ni umpan-umpan ni modal-modal yang puak-puak ni tabur pada masyarakat nak menunjukkan ilmu ni tak wajib belajar. Mereka sedang berkempen ni bersungguh-sungguh ni duk ajak masyarakat ni jangan mengaji sifat 20 ni sebab tak wajib sebenarnya. Kata mereka. Sebab mereka menolak ijma' ulama'. Sebab tu dia tak jumpa hukum kata wajib ni. Sebab dia tengok dalam Quran tak ada pun. Dalam hadis tak ada pun. Jadi tak wajib belajar sifat 20 ni. Ulama' je pandai-pandai buat. Dalam Quran pun tak ada suruh ngaji sifat 20. Dalam hadis pun tak ada suruh ngaji sifat 20. Jadi tuan-tuan yang pergi belajar buat apa? Nabi tak cakap, Nabi tak suruh. Kita pun hangguk. Sebab yang cakap ni pada kita orang terpelajar. Jadi kita telan bulat-bulat. Taik dia bagi pun kita telan juga. Bahaya. Sungguh. Sebab dia tolak ijma'. Dia tak pakai ijma'. Jadi pada mereka tak wajib belajar ilmu tauhid ni. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah yang mana di antara sumber dalil-dalil bukti-bukti yang menunjukkan tentang sesuatu hukum tu diambil daripada 4 sumber lah seperti mana yang dah masyhur. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan juga qiyas. Mereka 2 je. Sebab tu banyak bertembung dengan kita. Tak ada pun dalam Quran. Tak ada pun dalam hadis, tinggal, tak perlu. Kita dah, kalau tak ada dalam Quran, cari dalam hadis. Tak ada dalam hadis, tengok kat ijma'. Tak ada ijma', tengok kat qiyas. Nampak tak? Dia 2 je. Al-Quran sunnah Quran. Ijma' tolak. Tu dah sebabnya. Tapi ramai yang ikut perempuan ni. Ramai yang ikut. Iqra' ada Iqra'. Abu Bakar ngaji sampai Iqra' apa? Sayyidina Abu Bakar. Ada yang tu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mengaji Iqra' sampai Iqra' 6 ke Iqra' apa? Sayyidina Ali Iqra' apa? Sayyidina Osman Iqra' apa? Jadi yang ilmu Iqra' ni ada tak zaman Nabi? Tak ada. Bolehlah ngaji. Yang ni tak boleh pula. Sebab apa? Kalau Iqra' tak kacau dia. Tapi kalau ngaji ni kacau pahaman dia. Orang ngaji Iqra' tak kacau pahaman dia tu. Tapi kalau ngaji sifat 20 ni, ini di antara tentangan besar bagi dia mereka. Sebab tu dia hasut masyarakat, jangan mengaji
akidah ahli sunnah, akidah sifat 20 ni, sebab dia nak serapkan dalam pemikiran kita tauhid 3 tu. Tauhid 3 tu. Dia nak suruh kita tinggalkan sifat 20, dia nak masukkan akidah dia tu. Besok tuan-tuan pun cakap lah, Tuhan turun naik langit, Tuhan berpindah ganda, Tuhan ada tangan cuma tak serupa dengan tangan makhluk. Maknanya bertangan jugalah Tuhan, cuma tak serupa. Beruk ada tak tangan? Beruk ada? Ada. Kita sama tak tangan kita dengan tangan beruk? Tak sah? Tapi sama-sama sama-sama ada tangan, cuma tangan kita dengan tangan monyet tak sama. Jadi i'tikad diorang macam tu. Allah ada tangan cuma tak serupa je tangan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Bukankah dah bertangan tu, bukankah dah menyamai makhluk tu, bertangan tu? Nanti otak kita, hati kita cuba dah nak cari-cari macam mana tangan Tuhan ni. Kita tak serupa, tapi ada tangan, macam mana tangan Tuhan ni? Dah mula nak cari-cari, dah mula nak bayang-bayang, dah mula nak gambarkan, tu bahaya tu. Hati-hati tuan-tuan. Sebab yang cakap ni orang bijak-bijak yang bawa pahaman ni. Ada doktor, ada profesor, lepasan universiti, mengaji luar negara, angkasa lepas, semua dia pergi ngaji. Bukan nak kata orang terpelajar ni salah dah. Banyak juga yang sesatnya. Jadi jangan kita buat satu modal, pantang dia belajar, ada PhD, ada doktor, dia ni betul pahaman ni. Belum tentu lagi. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Bukan saya kata semua yang berpendidikan tinggi macam tu membawa pahaman yang sesat. Tak. Ramai di kalangan mereka yang membawa pahaman-pahaman ni. Maka berwaspada, berhati-hati. Kerana mereka ni diibaratkan seperti musang berbulu ayam. Silat-silat gaya kita memang terikut pahamannya tanpa kita sedar. Tu nasihat. Nak ikut-ikut, tak nak sudah. Nanti jangan dakwa saya di sana. Kita dah mengingatkan. Okey, sikit nak habis dah. Tuhan boleh duduk dalam bumi kalau Tuhan nak, katanya. Tuhan tu dia maha kuasa. Kalau dia nak duduk dalam bumi ni, apa ada masalah dia berkuasa? La ilaha illallah. Sedap mulut dia cakap. Hamba tu suruh ngaji. Ngaji nanti tahu jawapan dia macam mana. Perkataan yang macam tu merosakkan akidah ke tidak. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu. Ni tengok ni, ingat ni muka surat 31 ni. Tandakan bulat-bulat besar-besar sikit. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui ini setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. Nampak tak tu? Jadi kalau orang tanya mana datang hukum wajib belajar sifat 20 ni? Jawabnya daripada apa? Ijma' ulama'. Bukan terang-terang sebut dalam Quran, bukan terang-terang sebut dalam hadis. Nak cari ayat Quran yang suruh mengaji sifat 20, nak cari hadis Nabi suruh mengaji sifat 20 wujud kidam bakok, memang takkan jumpa. Mati hidup balik pun tak jumpa. Tapi hukum wajib belajar sifat 20 ni adalah terbit daripada ijma', permuafakatan ulama' yang telah mengkaji Al-Quran dan hadis, yang mendapat keputusan bahawasanya belajar sifat 20 ni hukumnya wajib, kerana sifat 20 ni merupakan kaedah, formula untuk menghasilkan kefahaman kepada akidah yang betul, yang tepat, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Cuma kaedah tapi maksudnya sama. Nabi memang tak mengajar sifat 20, tapi maksud tauhid yang Nabi nak sampaikan tu sama dengan apa yang nak disampaikan melalui kaedah sifat 20 ni. Cuma kaedahnya berbeza. Sahabat mengaji Quran tapi bukan dengan Iqra. Kita ni pandai baca Quran dengan asbab mengaji Iqra, mengaji Muqaddam. Nampak tak berapa ramai orang yang buta Quran jadi pandai baca Quran asbab mengaji Muqaddam, asbab mengaji Iqra. Nampak tak? Elok tak maknanya ngaji Muqaddam Iqra ni? Elok ke tak elok? Dah apa salah?
Cuma kaedah berbeza. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak mengaji Abu Tausi Jaiha Hudau Zirai Zasu, tak ada. Alif atas A, alif bawah I, tak ada. Tapi tu kaedah yang ulama buat nak memudahkan kita boleh baca Quran seperti sahabat baca. Yang ni pun sama. Ulama membuat kaedah ni agar kita memahami dan memiliki akidah yang sama seperti akidah yang ada di dalam dada-dada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Cuma kaedah hanya berbeza. Zaman nenek-nenek moyang kita dulu buat kira-kira nak selesaikan masalah matematik dengan sekarang sama tak kaedah ni? Tak, dulu pakai batu, pakai pakai biji apa? Buah getah, biji getah anak mengira. Sekarang pakai kalkulator, sesat lah makna macam tu. Tak boleh pakailah kaedah kalkulator ni. Padahal tujuan ni apa? Nak mendapatkan jawapan yang sah. Cuma kaedah berbeza. Apa salah kaedah selagi maksud sama? Kecualilah bila belajar kaedah ni maksudnya jadi menyimpang tempat lain, tu baru tak boleh. Dengan mengaji Iqra, mengaji Muqaddam, mengaji Al-Baghdadi, orang jadi baca Quran sebut makhraj huruf jadi menyimpang entah ke mana hala, tak tahu. Tak apa dah, itu baru boleh kata salah ni Iqra ni. Sebab belajar ilmu ni orang jadi baca tak betul Quran. Baru boleh kata salah. Ni dah yang tak pandai baca Quran jadi pandai sebab baca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4. Kan kelok tu kaedah tu. Jadi janganlah kita ni memperbodoh-bodohkan masyarakat. Tolonglah, tolong puak-puak ni, tolong jangan memperbodoh-bodohkan pakcik makcik yang duduk di kampung, orang kampung. Jangan kita nak mudah memperbodoh-bodohkan mereka dengan memberi alasan zaman Nabi tak ada pengajian sifat 20. Zaman Nabi sahabat pun tak mengaji sifat 20, maka sifat 20 ni tuan-tuan perempuan tak perlu belajar. Tak payah nak memperbodohkan masyarakat macam tu. Allah. Kemudian katanya Musannih, lah minta maaf tuan-tuan lambat sikit lah. Sebab dah lama tak datang. Betul? 2 bulan lebih. Saya janji malam besok, saya janji saya tak datang. Saya janji saya tak datang malam besok. Sebab bukan giliran saja malam besok, bulan depan. Nampak tu. Jadi ijma' ulama atasnya, maka barang siapa mengingkarkan, mengatakan tidak wajib diketahui akan dia. Siapa yang kata tak wajib, maka jadi kafir lah. Na'udzubillah. Hati-hati. Kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Kerana ada itu, setengah daripada sifat 20 itu, berertinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Jadi apa yang dibahaskan dalam ilmu sifat 20 ni? Apa yang nak dihuraikan? Apa yang nak diterangkan? Apa yang nak difahamkan? Dalam ilmu ni nak menerangkan kepada kita contohnya tentang sifat adanya Allah. Dia akan huraikan tentang sifat ada ni sifat Allah ni. Ada yang bagaimana? Sehingga supaya kita tidak menyamakan sama sekali ada Allah dengan ada yang selain daripada Allah. Tu tujuan mengaji sifat ni, kitab ni, supaya kita boleh membezakan. Ada Allah maksudnya begini, ada kita maksudnya begini. Jadi boleh beza di antara sifat ada Allah dengan sifat ada makhluk. Barulah selamat daripada mensyirikkan, barulah selamat daripada menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau kita tak boleh beza, makna kita akan samakan. Contohnya macam tadi lah, dikatanya Allah itu bertempat, dikatanya Allah Ta'ala itu berpihak. Maksudnya kalau bertempat, adanya berpihak, serupalah seperti adanya kita makhluk ni. Nama mensyirikkan sifat Allah. Bukankah itu sudah termasuk di dalam bahagian syirik juga? Menyengutukan Allah pada pihak sifat, ataupun menyengutukan Allah Ta'ala pada pihak zat, menyengutukan Allah Ta'ala pada pihak perbuatan. Itu tujuan belajar ni, biar dapat beza. Kalau kata Allah kuasa, kita boleh beza. Kuasa Allah bagaimana? Kuasa kita bagaimana? Kudrat Allah bagaimana? Kudrat kita macam mana? Sifat pendengar Allah, pelihat Allah macam mana? Ilmu Allah macam mana? Ilmu kita macam mana? Sehingga kita boleh membezakan.
Kenapa mesti membezakan? Supaya selamat daripada menyamakan, menyengutukan, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu tujuan mengaji ilmu ni. Bukan nak ajak orang jadi kafir. Nak terang kan, supaya jangan jadi keliru. Sebab dalam hati ni, nafsu setan ni memang nanti-nanti itu tunggu-tunggu. Nak membisikkan keraguan, kesangsian macam-macam lagi. Agar kita menyamakan Allah dengan yang lain. Kita pula tak nak jaga. Macam mana nak selamat? Jangan tahu nak doa Allah, minta Allah hidup dengan iman, hidupkan kita dengan iman, mati dengan iman, tapi kita sendiri tak berusaha jaga iman dan fahamkan iman tu apa sebenar. Jadi di dalam ilmu ni akan dibahaskan tentang sifat adanya Allah. Takkan tak boleh nak bincangkan tentang sifat ada Allah tu supaya kita selamat daripada menyengutukan? Takkan tak boleh. Kenapa haram pula nak belajar ilmu ni? Kenapa tak boleh? Kenapa sesat pula? Yang kita nak bincangkan tentang adanya Allah supaya kita tak serupakan adanya Allah dengan adanya berhala, adanya makhluk, adanya manusia. Salah ke belajar macam tu? Bukankah tu lebih baik daripada menyamakan? Dan sebagainya. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan tu orang yang kafir. Wal'iyadzabillahi min dzalik. Kalau tak salah, kenapa nak larang? Kalau kata salah, salah tang mana? Mengaji sifat dukun ni dia kata salah. Baik, salah tang mana? Tang mana salahnya? Kalau kata mensyirikkan Allah, pada pihak mana mensyirikkan Allah? Kalau belajar ni, syirik tang mana? Dia kata salah sebab Nabi tak ajar. Banyak benda Nabi tak ajar. Kalau macam tu bukan sifat 20 je lah yang salah. Banyaklah yang salah. Hati-hati tuan-tuan, pahaman dia halus tuan-tuan. Jaga. Sebab itulah saya menyeru kita semua ni kembali bangkit mengaji balik sifat 20 ni. Pakat kempen orang ramai belajar. Sebab puak-puak ni dia berkempen, tak berhenti-henti menghasut masyarakat meninggalkan ni. Jadi kalau kita tak berusaha, tak berasa ada kepentingan nak mempertahankan ilmu ni, tak mustahil terkubur besok. Besok anak cucu cicit kita dibimbing oleh orang-orang yang berakidah Tuhan turun naik langit. Tak mustahil tuan-tuan. Kalau yang berpahaman macam ni dah tak ada besok, tak mustahil cicit kita besok, tok guru yang membawa akidah pada dia tu besok, yang mengatakan Tuhan ni turun naik langit, berpindah ganda, berubah-ubah, bertangan, bermuka. Besok cucu cicit kita ikut pahaman ni. Kita nak ke? Kalau tak nak daripada sekarang, kita ni kena usaha, kena mengaji. Pertama-tama sekali diri kita kena ngaji sungguh-sungguh. Kemudian ajak kawan-kawan kita, sahabat kita mengaji balik. Inilah akidah yang dipegang oleh moyang-moyang kita sejak daripada mula Islam bertapak ke tanah air kita dulu. Inilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah nilah. Bila pahaman tu datang kemudian baru mengatakan ni tak betul. Dia datang kemudian nak menyalahkan orang dulu. Dulu mana-mana je kampung, mana-mana surau. Ni wajib ni di antara pelajaran yang wajib ada mana-mana. Sekarang dah kadang-kadang masjidnya berjuta nilai tapi tak ada pengisian ilmu tauhid ni. Masjid berjuta. Surau bukan main mahal, beratus ribu peruntukan. Tapi tak ada pengisian ilmu tauhid. Allahu akbar. Padahal ilmu ni wajib. Maka apa yang dibuat kat surau ni betul dah tu. Allah sajalah yang membalas budi baik. Maknanya ahli jawatan kuasa surau yang memandang penting benda ni. Orang keliling tak nak datang, itu dosa mereka. Besok jangan persalahkan kenapa ahli jawatan kuasa surau masjid tidak mengadakan ilmu-ilmu fardu ain. Dengan sebab tu kami tak boleh nak belajar. Dah, sini tak ada alasan dah. Fiqahnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, Qurannya ada. Maknanya dah jalankan tanggungjawab, maka kalian sepatutnya maknanya orang keliling-keliling ni patut ambil manfaat. Tak perlu pergi jauh-jauh. Di sini pun belajar boleh melepaskan fardu ain dah. Sebab semua ada dah ilmu kat sini. Jadi betul lah tu yang dibuat dah. Orang tak nak belajar, itu dosa dia. Kita dah jalankan tanggungjawab kita. Orang tak nak belajar, tu dosa dia. Besok dia tak boleh nak soal kita, nak menyalahkan kita. Aku tak tahu ilmu tauhid, dulu tak ada pun dekat tempat kita ni, tak ada pun mengaji ilmu akidah, jadi sebab itulah aku tak boleh nak belajar. Nak pergi jauh tak boleh, tak ada kenderaan, macam-macam lah alasan. Ni dah ada lah, dekat lah, jadi tak ada alasan kita besok. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala pada orang-orang yang tidak peduli
Ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan senyap atau bahkan semata-mata senyap. Apa maksudnya ni? Orang yang tak ambil pot tentang Tuhan, tak ambil pot, dia tak peduli Tuhan ni ada ke tidak, dia tak peduli. Tak ada dalam fikiran dia. Tak ada dalam fikiran dia. Allah ni, Tuhan ni ada betul-betul ke ataupun macam mana? Dia tak ambil peduli tentang tu. Bukan satu masalah pada diri dia, Tuhan tu ada ke, Tuhan tak ada ke, pada dia bukan masalah. Orang yang macam ni, tak peduli tentang Tuhan tu wujud ke tidak, wajib ada ke mustahil ada, dia tak peduli. Kata je ulama ni, ada pun orang yang macam ni adalah orang yang tidak sah iman dia. Meskipun ada pun pada zahir dihukum akan dia Islam. Pada zahir dia ni Islam. Hakikatnya dia kafir. Sebab apa dia kafir? Sebab tak ada pegangan terhadap Allah. Dia tak ada pegangan terhadap Allah. Kalau tanya apa pahaman, apa pandangan kamu tentang Allah, dia kata aku, tak tahu dah. Aku tak kisah mana-mana pun. Na'udzubillah. Orang ni kafir. Na'udzubillah. Ia berasal, jadi dihukumkan dia Islam jika ia berasal daripada keturunan Islam, maka wajiblah atau orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Mana kalau orang yang jenis macam ni bila mati, wajiblah uruskan seperti jenazah orang Islam yang lain. Macam biasalah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Sebab kita tak tahu hakikat iman dia. Rupa-rupanya si mati ni tadi selama hidup memang tak peduli langsung tentang Allah tu ada ke tidak. Yang dia tahu makan minum aje. Makan minum, kaya raya, beranak berbini, itu je. Tentang Tuhan ada ke tidak, dia tak ada pegangan dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Dia hidup dia semata-mata nak makan je, nak makan, nak senang, nak berbini, nak beranak je. Tuhan tu ada ke tidak, dia tak peduli. Orang yang macam ni. Tapi dia tak cakap. Dia tak cakap. Kalau dia cakap, jadi kafir asli. Kalau dia cakap terang-terang, aku ni tak peduli Tuhan tu ada ke tidak, aku tak peduli. Contoh dia cakap terang-terang, itu nyata-nyata kafir dah perkataan tu. Ni tak, dia diam je. Tak pernah dengar pun dia cakap benda-benda tu. Tapi rupa-rupa je selama hidup dia, itulah pegangan dia. Dia tak peduli tentang Tuhan ni ada ke tidak, dia tak peduli. Maka oleh kerana dia ni di kalangan orang Islam, lahir di kalangan mak bapak Islam, maka dari segi zahirnya dia dihukum orang Islam lah. Bila dia mati, wajiblah diuruskan seperti orang Islam yang lain. Tak ada pun hakikatnya matinya dalam keadaan tak beriman. Hari kiamat besok kekallah dalam neraka selama-lamanya, wal a'yadzubillah min dzalik. Cukuplah sekadar itu. Malam ni terlebih terlebih berapa minit ni? 19 minit. Jadi kuliah akan datang nanti potonglah boleh macam mana? Dah terlebih, nanti yang akan datang potonglah. Maknanya kuliah akan datang pukul 8 kita dah boleh balik Allah alam. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan takkan membazir. Tak namanya membazir, walaupun lama duduk dalam ilmu, setiap saat, minit, saat itu nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi asbab kita semua mendapat taufik hidayah, rahmat, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak cucu cicit kita, keturunan kita sampai kiamat daripada terpedaya, terikut, terpesona, dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan syariat ni. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.